Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita terkini hari ini. Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak perlu dipertandingkan, sebaliknya parti itu perlu fokus kepada usaha pengukuhannya selain mengembalikan semula kepercayaan rakyat. Timbalan Pengurus UMNO Johor, Datuk Nur Zazlan Mohammed, turut mengingatkan ahli parti supaya tidak terpedaya dengan sesetengah ahli parlimen yang menang kursi di bawah tiket parti namun didakwa khianat dan bersekongkol dengan pihak lawan. Malah katanya ahli parlimen berkenaan diketahui sudah menggerakkan usaha mengangkat diri mau menjadi presiden dan timbalan presiden UMNO sejak sebelum pilihan raya umum ke-15. Sekali lagi saya tegaskan, usul jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan demi pengukuhan parti, perpaduan dan ke arah usaha pemulihan sokongan terhadap UMNO. Saya nak ingatkan ahli UMNO supaya tak terpedaya dengan sesetengah ahli parlimen parti yang menang bawa tiket UMNO namun selepas menang melupakan parti, macam kacang lupakan kulit. Bukan saja ada yang melompat, malah lebih teruk khianat kepada parti dengan bersekongkol dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Baik kita fokus kepada macam mana nak kukuhkan kembali UMNO dan mengembalikan semula kepercayaan rakyat selepas parti difitnah teruk selama ini. Lagipun dengan kedudukan Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah, ia adalah platform terbaik untuk mendekati dan membina semula keyakinan penduduk luar bandar terhadap keupayaan UMNO membela rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini. Minggu lalu Ahmad Zahid dilaporkan berkata sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO dipertandingkan atau tidak, biarlah perwakilan yang menentukannya. Bercakap dalam program Bual Bicara bertajuk Rekonsiliasi Politik, Apa Untung Pada Negara, Presiden UMNO itu dilaporkan mengakui beliau seorang yang demokratik. Jadi saya seorang yang demokrat, saya arahkan kepada perwakilan untuk menentukan, katanya dalam program Bual Bicara itu. Dalam perkara itu, Nur Zazlan turut mempersoalkan siapa calon yang mahu diangkat menjadi presiden dan timbalan presiden jika dua jawatan itu dipertandingkan pada pemilihan UMNO yang dijangka diadakan pertengahan tahun ini. Kalau nak buat pertandingan pun kita nak angkat siapa jadi presiden, timbalan presiden baru. Kita nak harapkan orang pengecut yang paling awal lari lintang pukang selepas UMNO kalah pada PRU14 dulu, atau kita nak bergantung kepada orang yang gagal jadi Perdana Menteri ke-9, atau kita nak serahkan nasib parti kepada orang yang sibuk jadi broko yang selama ini nak jual marwah UMNO kepada parti lawan. UMNO nak pilih seorang individu yang bergegar-gegar mahu gantikan tempat presiden ketika berceramah di pentas kampanye PRU15 lepas, tapi akhirnya kalah di negeri liberal. Sudahlah dia sendiri ditolak di negeri sendiri, lepas itu diberi peluang pula bertanding di negeri lain, kononnya dia cukup populer tapi tumbang juga. Kita kena fikirkan banyak benda sebelum nak ikut emosi. Cakap nak tukar pemimpin memang menang, tapi nak pastikan pemimpin yang baru angkat itu dapat bela nasib parti, belum tentu, katanya. Nur Zazlan berkata, pertandingan dua jawatan utama itu dalam keadaan sekarang hanya akan membawa perpecahan dan menggugat ke perpaduan ketika UMNO dalam proses pemulihan selepas PRU15. Katanya jika disorot sejarah penubuhan 70 tahun UMNO, hanya 4 kali saja berlaku pertandingan untuk jawatan presiden, membabitkan Tunku Abdul Rahman vs Ahmad Fuad Hasan 1991, Tun Hussein On vs Sulaiman Palestin 1978, Dr. Mahathir vs Tunku Razali Tunku Muhammad Hamzah 1987 dan Ahmad Zahid vs Ampat Pensabar 2018.
Kita boleh lihat setiap kali berlaku pertandingan jabatan presiden, pastinya berlaku perpecahan dalam UMNO. Adakah kita sanggup nak lihat sekali lagi UMNO berpecah dan ada puak-puak atau dua pasukan seperti 40 tahun lalu? UMNO sudah banyak kali berpecah, bermula dengan wujudnya PAS, Semangat 46, Pikir, dan Bersatu. UMNO tak mampu nak terima perpecahan besar sekali lagi karena kalau kita pecah lagi maka jangka hayat UMNO tak akan lama. Proses tulak ansur itu jugalah yang menjamin kestabilan dan pengukuhan UMNO sehinggalah pada 2018 apabila ada pencabar yang melakukan jabatan presiden selepas UMNO serta BIN kalah pada periode 14 katanya. Sekian berita hari ini, terima kasih, jumpa lagi, bye-bye.